wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Nyeribut dah. Okey. Kita baca doa dulu. Baca bersama-sama pun tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Mana? Ansur alaina hikmataka wa alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul qawli. Amin. Hamzah duduk dekat tepi kipas ke Hamzah? Ya, cikgu. Okey. Okeylah. Hari ini kita nak masuk sekali lagi tajuk tenaga. Lepas tu kita nak mempelajari tentang nilai-nilai. Apa nilai-nilai murni yang ada berkaitan dengan tenaga. Okey. Sambil tu kita ulang balik tentang sumber-sumber tenaga secara cepat-cepat. Okeylah, cikgu nak pergi kepada buku teks. Okey. Kita pergi buku teks. Muka surat berapa? Nilai-nilai ni. Okey, kita start dengan satu aktiviti. Okey, mana ni? Okey. 135. Okey. Tenaga masa depan. Okay, apa kata kita pergi dulu 134 sekejap. Hari itu kita dah baca dah pun. Okay, sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okay. Bersedia ya? Okay. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ni kita kata dia biasanya dia semula jadi. Dia semula jadi sebab dia tengok ni, contohnya matahari, dia memang semula jadi wujud dan dia tidak mencemarkan alam. Dia kurang sebenarnya, kurang mencemarkan alam. Contohnya kalau angin, air, ombak dan tenaga matahari, dia memang tidak mencemarkan alam sekitar kita. Tapi kalau biojisim ni, bila kita sudah bakar dia, barulah dia akan menghasilkan pencemaran. Tetapi kuantiti pencemaran tu bergantunglah. Kalau kita bakar banyak kayu dengan najis ni, maka banyaklah hasil pencemaran. Okey, tapi kalau misalnya sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, contohnya arang batu, petroleum dan gas asli, dia memang mencemarkan alam sekitar. Contohnya petroleum ni kita gunakan di dalam kenderaan, memang dia mencemarkan alam sekitar kita. Gas asli ni dekat mana kita guna? Ini kan kita guna untuk memasak. Ini tong gas ni, ini kan ada di dapur kita ataupun mungkinlah kalau dekat Miri ni cikgu tengok yang dia gunakan tenaga, dia salurkan pipe gas asli ni di bawah tanah dan masuk ke dalam rumah kan. Mungkin kamu tak ada lah tong ni. Ada rumah yang ada rumah yang tak ada. Tapi kalau misalnya kamu berpeluang, saya rasa kamu boleh jumpa di kedai-kedai. Dia ada jual tong gas ni. Jadi di dalam tong gas ni ialah gas asli yang sudah dimampatkan. Jadi gas dimampatkan, jadilah dia berat. Kalau tidak dia ringan. Arang batu ni lagilah dia bakar di kilang-kilang. Jadi ini memang menghasilkan pencemaran. Petroleum pun sama juga, dia menghasilkan tenaga yang tinggi. Tetapi dari segi sudut jumlah tenaga yang terhasil, apa tu? Kenapa Fairul? Nak cakap buka je mikrofon, tak apa. Kalau nak cakap apa-apa buka je mikrofon. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini daripada jumlah tenaga yang terhasil, tenaga yang dibaharui dia sedikit je. Contohnya kalau kita gunakan sel solar, kita pun serap cahaya matahari. Dia cuma boleh guna untuk memanaskan air sahaja contohnya, ataupun sumber dia terhadlah sedikit.
Tapi kalau misalnya arang batu, petroleum dan gas asli dan nuklear paling banyak sekali. Ni tiga-tiga ni banyak dan nuklear paling banyak jumlah tenaga yang dapat dihasilkan. Sebab tu negara-negara maju dia nak menghasilkan tenaga nuklear ni. Bukan sahaja untuk senjata ataupun untuk peperang ke macam tu, tapi sebenarnya lebih banyak lagi fungsi dia. Dia boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Dan daripada segi kos tu apa? Perbelanjaan dia lah. Dari segi perbelanjaan, kalau dari segi boleh dibaharui ni, tenaga yang boleh dibaharui dia sebenarnya lebih mahal. Contohnya kita nak pasang sel solar, dia mahal. Sebab tu tak semua orang yang sanggup pasang pada atap rumah. Kita pasang pada atap rumah, tak semua orang nak buat. Begitu juga contohnya ombak, kena ada generator, ada turbin angin ni, ada ni kincir angin, nak pasang kincir angin dekat tepi pantai ke, dekat tepi-tepi laut ke ataupun kawasan yang tinggi, memakan kos. Air nak menghasilkan empangan tu terpaksa korbankan satu kawasan yang luas, sampai hidupan pun mati. Jadi dia terpaksa menggunakan kos yang tinggi. Okey, sekejap Okay, kalau misalnya arang batu gas asli ni nak menggali dia memang menggunakan kos, tetapi untuk menjana elektrik daripada tiga-tiga ni dia lebih murah. Sebab apa? Kita cuma bakar sahaja. Okey. Ni petroleum ni dia warna hitam tapi dia boleh disulingkan. Apa tu suling? Dia bakar lah tapi ada suhu-suhu yang tertentu. 500 darjah Celsius, 700, jadi dia akan hasilkan bahan yang berbeza. Okay, so ini kita dah pergi, kita nak pergi kepada poster tenaga pada masa depan. Maksudnya macam ni, pada suatu masa yang akan datang, contohnya petroleum tu sudah habis, gas asli pun dah habis, tak dapat dah nak korek dekat mana, nak gali dekat mana, tak jumpa dah. Ladang lombong-lombong arang batu pun dah habis. Apa yang boleh kita gunakan sebagai ganti? Tentu sekali ialah yang semula jadi. Jadi dia tunjukkan, kalau kamu tengok dekat dalam gambar murid-murid ni, dia hasilkan kereta solar, kereta elektrik. Sekarang ni dah wujud dah kereta elektrik. Kereta yang kalau kamu pernah tengok jenama Tesla. Kan? Kalau kamu pernah tengok dekat internet ke, dekat TV ke, saya pun tak tahulah. Tapi kereta Tesla, macam mana kereta Tesla tu berfungsi? Dia charge guna elektrik sahaja. Jadi tetapi bilangan pengguna dia masih sedikit, dan dia ada automatic driver. Automatic driver maksudnya kamu tinggal je, kamu setkan destinasi kamu nak pergi ke mana, dia pun bawa kamu pergi. Kamu duduk je berpeluk tubuh je, kamu tidur pun boleh, nanti tiba-tiba dah sampai. Dan selain daripada tenaga solar, elektrik dan sebagainya ini, okay, kamu nampak ni, dia ada hasilkan angin. Macam mana? Canggih lah ni. Kalau kamu tengok sumber tenaga pada masa hadapan yang murid-murid ini fikirkan, kita boleh fikirkan, mana tahu nanti minyak dah habis, kita gunakan air pula ke? Air masukkan dalam enjin, lepas tu dia boleh hasilkan tenaga. Mana tahu. Okay, so dia ada cakap dekat sini, sebenarnya Malaysia sudah pun bermula tetapi tidak begitu aktif menghasilkan biodiesel. Apa tu biodiesel? Biodiesel ni ialah campuran sawit, minyak sayuran, dia kata minyak sayuran atau lemak haiwan dengan petroleum. Jadi dia dicampur di dalam minyak diesel. Kenapa campur? Sebab ni menjimatkan lebih banyak, menjimatkan lebih banyak sumber tenaga, campur. Dan dia kuranglah mencemarkan alam sekitar. Okay, so kita pun nak tengok tentang amalan yang boleh kita lakukan untuk menjimatkan tenaga. Okay, kamu tengok dia kata berhemat. Apa maksud berhemat? Boleh guna tetapi dengan cara yang macam apa, orang kata cara yang betul, cara yang apa orang kata berhemat ni bukan macam berjimat lah juga. Okay,
kebanyakan tenaga yang kita gunakan adalah berasal daripada sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Ini statement yang penting. Kamu tengok ni. Sebanyak kalau kita nak naik kereta, kita gunakan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Kalau kita nak masak, kita gunakan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Kenapa tak guna yang boleh dibaharui? Okey, untuk memastikan kita mempunyai tenaga yang banyak yang mencukupi pada masa akan datang, jadi kita kena berhemat. Jadi yang pertama contohnya bila hari sejuk, bila hari panas, jadi dia gunakan air conditioner, jadi dia pun sejuk. Tapi akhirnya bil elektrik pula yang meningkat. Jadi ini tidak berhemat lah. Contohnya. Tapi kalau macam sekarang kita tak dapat nak elak lah. Sebab kita disuruh untuk berada di rumah. Jadi bila berada di rumah, banyak elektrik, banyak tenaga yang digunakan di rumah. Jadi kita cuba semampu yang boleh. Contohnya tengok dekat sini. Apa yang dia boleh buat? Kalau panas buka tingkap juga kadang-kadang. Jadi bil elektrik pun akan berkurang. Jadi ada hari yang kita boleh gunakan aircon, ada hari apa kata kita tukar mod kita gunakan kipas. Okey, jadi dia boleh membantu kita. Ni yang dia ada. Berhemat tu apa? Berhemat tu ialah berjimat cermat. Berhemah pula budi pekerti yang mulia. Itu maksud dia. Okay, so tengok dekat sini lagi. Yang kedua, yang pertama situasi dekat muka surat 137 ini. Okay, dia kata apa yang berlaku ni? Banyak sangat kereta di jalan raya jadi berlaku kesesakan dan pencemaran pun meningkat. Jadi macam mana cara nak mengatasi ini? Yang pertama, tengok ni, kamu gunakan, nanti dulu tengok gambar kat depan ni memang kita nampak budak 3 orang ni. Tapi yang belakang ni iaitu pengangkutan awam, kemudian ni berbasikal, berjalan kaki, jadi dia akan mengurangkan penggunaan tenaga yang boleh dibaharui. Tapi paling bagus sebenarnya ialah pengangkutan awam. Sebab apa? Boleh pergi jauh dan pada masa yang sama menjimatkan tenaga. Okey, itu contoh. Apa kata kalau dekat rumah pula? Dekat rumah contohnya bila kita dah siap tonton TV, dah nak tidur dah, sebelum tidur kita cabut plug. Kita cabut plug, jadi dia akan mengurangkan tenaga mengalir. Sama juga dengan charger. Bila kita cabut, dia lebih jimat. Charger telefon, charger laptop. Bila dah siap guna, dah tak ada kelas dah habis dah, jadi kita tutup dan cabut dia punya plug dia. Itu adalah langkah penjimatan yang sangat bagus. Okay, so ini aktiviti yang kita tak dapatlah buat sekarang, lagipun dia memerlukan kita pergi keluar daripada rumah kita, tetapi ini dia akan mengumpulkan haba dan dia dipanggil sebagai ketuhar suria, solar oven. Okay, tak apalah, kita tak payahlah buat itu. Okay, so cikgu nak ajak kamu hari ni gunakan whiteboard V. Okay, sekejap cikgu belum ambil kehadiran. Okay, cikgu ambil kehadiran sekejap. Okay, kelas 4C yang hadir. Okay, sekejap tengok senarai kehadiran dulu. Aisyah Fairul. Khalifah, Nazrin, Nuhaira, Salahuddin, Zulfi. Okay, sekejap betul ke? Syabil, Safwan, Yazmin. Syabil, Niazma, Harith, Hamzah,
Lepas tu Mars Khalifa Fire. Alisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ni kita bagi Hadir. Tengok dia bertukar. Okay. Harid sudah. Hamzah, Harid, Syabil. Tadi ke belum? Okay, betul lah tu. Okay, so kita nak buat whiteboard fee. Okay, macam ni ya. Kalau kamu gunakan handphone pun boleh. Kalau kamu gunakan laptop pun boleh. Okay, so kita nak buat tentang ni yang berubah-berubah ni. Muka surat berapa berubah-berubah ni? Contohnya ni. Mana alat-alat elektrik yang berubah? Ni. 128. Okay. Dia nak beritahu kata kita tenaga boleh berubah bentuk tetapi dia tidak boleh dimusnahkan. Jadi kita nak buat macam ni. Kalau dia anak panah, maksudnya dia berubah kepada. Kalau dia ada plus, maksudnya dia berubah serentak. Dan. Berubah ni maksudnya dan. Jadi contohnya kalau dia makan, dia pergi main basikal. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Cara dia tenaga kimia, anak panah, tenaga kinetik. Okey, contoh. Jadi kita cuba cikgu startkan kelas ni. Okey, cikgu bagi link sekejap. Okey, kamu buka ruangan chat. Ada link, kamu tekan link tu, kamu masuk dekat whiteboard. Okey, kalau misalnya kamu ada mouse, kamu pakai mouse untuk menconteng. Kalau kamu ada, kamu pakai phone pun boleh, pakailah jari pun boleh. Okey, dah masuk? Tekan link tu. Okey, 2 orang sudah. Lagi? Dah masuk ke? Okay, Hamzah, Harid. Apa tu? Oh, Arfa. Bismillah. Lagi? Yang lain cepat masuk. Tekan je link tu, kemudian masukkan nama. Huruf kecil pun boleh, huruf besar pun boleh. Okey, kalau kamu tengok dekat kamu punya whiteboard, okey, kamu ada pen dekat atas tu, kamu ada arrow untuk select apa-apa gambar ataupun objek yang ada dekat whiteboard kamu. Okey. Siapa lagi belum? Syabil dah masuk Syabil? Dapat tak Syabil dekat ruangan chat tu? Nampak.
Nampak? Okay. Lagi siapa lagi? Arfa. Cepat Arfa. Khalifah ada ke? Ada, ada. Okay. 7. Okay. Sembilan orang. Siapa? Okay. Sambil tu cikgu. Arfa Nabiha dah tekan ke belum? Dekat ruangan chat tu. Dah Yagi. cikgu. Hamzah dah ni Arfa. Arfa Nabiha, cikgu minta kamu tengok dekat ruangan chat ni, dia ada ni link ni, kamu tekan, kita nak gunakan whiteboard untuk kali ini. Okay, saya nak ajar tapi rasanya kalau kamu tengok ni saya rasa kamu dah boleh explore lah. Okay, dia whiteboard kamu tu cikgu, okay, kalau kamu tengok ni dekat cikgu punya screen ni, saya boleh tengok kamu punya whiteboard. Contohnya kalau kamu tulis apa, cikgu boleh tengok. Kalau kamu tengok cikgu ni, cikgu punya sendiri. So kamu ada di atas tu ada pen. Kalau kamu tekan pen, kamu ada pilihan warna nak buat tulis warna apa. Jadi dekat gambar macam yang tempat kita letak watercolor tu, palette tu kan, itulah dia punya apa nak cakap, pilihan warna dia. So kamu boleh pilih lah nak hitam ke merah ke. Okay. Kemudian ada setting tu nak suruh kamu tebal ke, nak suruh kamu nipis ke tulisan kamu. Kemudian sebenarnya kalau kamu tak pandai lah nanti nak menconteng, kamu jangan give up. Tiba-tiba tulisan jadi hodoh ke, sebenarnya ada huruf A tu. A tu untuk apa? A tu untuk kamu menaip. A tu untuk kamu menaip dia. Jadi kamu tekan A, kamu tekan pada whiteboard. Jadi kamu bolehlah menaip contohnya. Macam tu ke, saya ke, contoh ya. Itu contoh saja. Tapi kalau misalnya kamu dapat conteng dia guna macam menulis, lagi bagus. Cikgu tahu yang kita ni tak gunakan pensel sebenar, tapi Cikgu kalau nak padam, cikgu nak padam. Okey, sekarang kamu nak tengok kat mana ada pemadam ni. Okey, dekat bawah yang kedua ni ada tepi gambar gear tu. Ni yang 1, 2, 3, 4. Bawah bulatan tu. Bawah bulatan dia use eraser tu. Ada 4 jenis pemadam. Okey. Dapat juga jumpa. Kejap cikgu besarkan. Ni. Pemadam yang ni gambar warna, kita nak pilih warna, tak mau pilih warna. Lepas tu ada gambar gear dengan pembaris ke apa ni. Okey. Yang warna kuning tu. Kemudian ada gambar pemadam dekat tepi tu. Ada 4 jenis pemadam. Okey, pemadam yang pertama ialah kalau contohnya lah, kamu ni macam ni dah whiteboard kamu, lepas tu kamu nak guna pemadam yang pertama, dia lambat lah. Kamu kena padam satu-satu. Okey. Ini lambat lah kan. Okay, so apa cara yang lebih senang untuk kita memadam dia? Okey, kamu boleh pilih yang 2, 3 atau 4. Tapi lebih senang kalau misalnya kamu guna yang keempat. Dia tulis apa? Clear both foreground and background. Maksudnya kita boleh padam semua yang ada di depan yang di belakang. Apa tu di depan di belakang tu? Okey, macam ni. Kalau misalnya cikgu bagi kamu gambar tapi kamu nak buat pembetulan, kamu cuma pilih yang kedua. Nanti kita tengok. Okey. Ni jadi cikgu nak clearkan semua, cikgu pilih yang keempat. Pemadam yang keempat. Semua sekali hilang. Okey. Okey. Boleh ya? Okey. Kamu boleh start menconteng dulu. Apa kata? Okey. Nak mencuba dulu. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, apa kata kita start dengan satu gambar. Sama. Contohnya.
satu, cikgu masukkan satu gambar. Okey, cikgu nak besarkan dia, cikgu pilih arrow. Jadi cikgu pun naikkan dia dekat sini. Cikgu nak besarkan dia. Betul. Okey, gambar kipas. Okey. Baik, dah. Kemudian, okey. Sekarang cikgu nak bagi kamu gambar kipas ni untuk semua orang. Boleh ya? Semua orang cikgu nak bagi gambar kipas ni. Jadi cikgu nak minta kamu clearkan pada kamu punya whiteboard tu sekejap. Clearkan dia punya whiteboard tu. Lisha Safiah. Okay. Kamu kalau kamu perasan ada gambar untuk yang macam emoji. Kamu boleh masukkan emoji nanti. Macam-macam emoji boleh jumpa ni. Carilah, kamu boleh cari. Emoji. Suka hati kamu lah nanti nak buat. Okay. Muzik ni taklah kot. Janganlah tekan muzik tu untuk belajar muzik. Kalau yang petak-petak tu untuk kamu belajar matematik. Jadi boleh tunjuk jalan kira. Okay, cikgu bagi ni. Jadi cikgu bagi gambar kipas ni. Okay. Okay, semua dapat gambar kipas. Dah? Semua dapat gambar kipas? Okay. Ni? Ya. Okay. Sudah. Ni Azman ni cikgu buang lah. Okay. Dah ada yang betul-betul punya. Okay, so kamu boleh, cikgu nak minta kamu tuliskan perubahan tenaga. Okay, apa kata yang pertama ni kita buat dulu bersama-sama. Kita tuliskan perubahan tenaga itu di bawah. Okay, macam mana perubahan tenaga ni? Macam tadi dalam buku teks tu, dia ada arrow, kemudian atau kalau perlu dia ada tambah. Okay, so kita nak kena tahu dia bermula daripada tenaga apa. So kita buat dia punya jawapan tu di bawah. Okay, cikgu nak pilih warna merah. Dan cikgu nak tebal sikit, boleh tak? Okay. Okay, so tenaga untuk kipas ni kita bermula dengan tenaga apa? Tenaga elektrik lah, sebab dia nak menghidupkan dia tu kita memerlukan tenaga elektrik. Jadi kita tulis dia tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik. Okay, kemudian dia akan berubah menjadi tenaga apa? Dia berubah menjadi tenaga, adakah tenaga, apakah bentuk tenaga yang boleh berubah? Adakah tenaga, tengok kat sini. Pula lah. Tak ada contoh sini tenaga kipas kan? Betul lah, tak ada. Okay, so cikgu contohnya ni macam TV ni, tenaga elektrik dia jadi tenaga cahaya, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dia nak ke atas ni cikgu. Dapat ke atas apa? Ada ni yang ke atas ni. Atas mana? Nak ke atas, nak padam. Tak ada ke butang pemadam? Tak. Ada tapi terdapat nak swipe out. Tak dapat slide up. Kamu pakai handphone ke pakai laptop? PC. Pakai PC? Atas, okay, cuba tengok cikgu punya screen ni. Ada tak macam ni menu kat atas macam ni? Tak ada kan? Ada. Okay, lepas tu? Bukan cikgu, terdapat nak ni. Tengok-tengok. Oh, kamu tak dapat scroll ke? Kamu punya mouse tu ke yang tak dapat? Tak Kalau dapat. kamu tak, kalau ni kat tepi ni ada tak benda ni petak kat tepi? Mana apa ni?
Ada. Ada. Guna tu lah. Ada tak? Tak dapat. Guna ni lah kat tepi ni kalau tak dapat scroll. Kalau mouse kamu rosak. Okay. Boleh ya? Dah boleh dah? Dah boleh dah. Okay. So, kita balik semula tadi. Okay, tenaga elektrik kita nak cakap dia berubah menjadi tenaga apa? Dia berubah menjadi tenaga, ada tak tenaga cahaya seperti televisyen? Tak ada. Ada tak tenaga, apa tenaga yang ada bila kita dah hidup dia jadi apa? Dia berpusing-pusing tu dipanggil apa? Tenaga apa? Kinetik. Yes, tenaga kinetik. Bagus. Tenaga kinetik. Jadi ini adalah perubahan tenaga bagi kipas. Okay. So ini cara kita tulis dia. Boleh? Okay, boleh cikgu tengok kamu tulis? Kalau dah terlalu besar tu tulisan kamu tu cuba. Cikgu saya tak ada kipas cikgu. Kamu tak ada kipas sebab apa pula? Kamu delete Tak. Dah tu? Semula cikgu bagi semula yang baru. Okay. Cikgu bagi semua yang baru. Senang. Dah dapat ke belum? Belum. Dapat yang cikgu pula. Silap. Okay, tak apalah cikgu tersilap bagi. Patutnya push S. Push student current. Tak apalah. Okay, tak apa. Apa kata kita terus buat yang kedua je, senang. Okay, cikgu buat baru. Okay. Cikgu buat gambar yang kedua iaitu gambar radio. Okay. Kita cuba gambar radio dan cikgu nak tengok kamu pun cuba buat. Sekejap. Silap. Okay, cikgu besarkan gambar radio. Okay, kamu pun tulis perubahan tu di bawah dia. Okay, cikgu tulis sekejap. Radio. Okay, apakah perubahan dia? Kamu tulis kat bawah tu nanti. Okay, cikgu bagi sekarang. Okay, tuliskan dia punya perubahan tenaga. Mula dengan apa? Okay. Okay, Muhammad Ahrid dah dapat ke belum tu? Dah. Okay, mula dengan tenaga apa mula-mula? Okay, cikgu nak tengok. Cikgu bagi masa 3 minit. Tulis nak pakai type pun boleh kalau kamu nak cepat. Tapi nanti nak buat anak panah pula. Okay, so cepat. Pintu. Okay, dah ada yang mencuba. Okay. Baik. Kalau radio dia nak hidup, dia nak kena guna apa? Tenaga apa nak suruh dia hidup? Elektrik. Okay, kemudian dia nak menjadi tenaga apa? Bunyi. Dah. Jadi nak kena tulis macam mana? Siapa tu? Alisha Safia, dah ke?
Cepat. Tuliskan di bawah tu. Kalau tak pandai tulisan kecil ke tulisan gemuk ke tak apalah. Ingat salah. Kalau kamu nak buat pembetulan, kamu jangan pilih pemadam yang keempat tu, kamu pilih pemadam yang kedua. Contohnya kamu salah tulis, salah lah tulis ni. Jadi kamu pun clear yang kedua, dia akan hilang. Oh, silap. Back. Okay. Masuk balik lah. Tada. Okay, tenaga elektrik berubah kepada, kenapa Niazma tu terkeluar ke? Mana tu? Alisha Safia, kenapa tak ada ni pun, tak ada jawapan pun? Arfan Nabiha macam mana? Tenaga elektrik berubah kepada tenaga apa? Okay, bagus. Masuk balik. Cikgu, saya tak ada radio, cikgu. Tadi kan dah ada. Kamu buat apa? Kamu tekan pemadam ke? Kamu silap pemadam ke? Nantilah cikgu bagi yang gambar yang lain lah pula. Kamu silap tekan pemadam tu, cikgu rasa. Kamu pilih pemadam yang mana, Fairul? Pertama ke, kedua ke, ketiga? Keempat. Yang keempat dia padam semualah. Okay, Niazma, kamu dah terkeluar. Semula. Okay, lagi. Dah terpadam semua pula. Jangan pilih pemadam yang keempat ni. Pemadam yang keempat ni padam semua. Cikgu dah siap. Okay. Siapa? Okay. Muhammad Harid. Kenapa kamu gunakan tambah? Apa sebab dia kamu gunakan tambah? Kalau cikgu tahu, tambah tu dan. Adakah dan? Okay, so kalau kamu tengok. Baik, terkeluar lagi. Okay. So, tenaga elektrik berubah menjadi tenaga bunyi. Okay, so macam mana jawapan dia sebenarnya? Tenaga elektrik. Oh, ya ke? Cuba kamu kamu type guna apa? Teks ni kan? Macam ni type teks. Tenaga elektrik boleh juga. Okay. Lepas tu sekali lagi kepada tenaga bunyi.
ni. So anak panah. Boleh? Okey, tenaga elektrik daripada tenaga bunyi. Okey, betul. Arfan Nabiha, mana kamu punya anak panah? Cuba. Alisha, kamu pakai apa tu? Telefon ke pakai laptop? Okey, so okey, betul, cikgu tengok. Pakai laptop. Kalau kamu menulis pakai mouse boleh tak? Kamu conteng dia pakai mouse. Tak payah kamu pakai type tu. Okay, so Arfan Nabiha, tambahkan kamu punya anak panah. Okay, so Khalifah, Amza dengan Harid dan Niazma betul. So kita bagi dia point lah. Jawapan yang betul. Lagi? Jawapan yang betul. Harid. Jawapan yang betul. Niazma. Jawapan yang betul. Okey. Cepat Arfan Nabiha, ada tambahan nak panah ke belum? Okey cikgu, nak ready untuk gambar yang seterusnya. Tu boleh, cikgu rasa bagus kamu tulis dengan mouse je. Alisha, tak payahlah kamu pakai tu. Okey, cikgu nak clear. Kalau kamu pilih yang keempat ni, dia akan padam semua sekali. Habis semua hilang. Jadi kamu pilih pemadam yang kedua je, senang. Okey, ingatlah. Okey, cikgu bagi gambar yang seterusnya sementara tunggu yang kawan kamu siap. Kita bagi gambar television. Senang je Senang je ni. Atas ni, atas sikit. Okey, cikgu tulis dekat sini. Television. Okay, apakah perubahan tenaga bagi televisyen? Tunggu Alia Syafiah. Okey, Arfan Nabiha dah buat anak panah ke bawah. Okeylah, bolehlah terima. Lain kali biar dia satu baris. Okay, so Arfa dan Alisha. Jawapan betul. Jawapan betul. Okey. Kita pergi. Ingatlah, jangan salah pilih pemadam kali ni. Cikgu bagi pilih yang kedua. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu. Lupa nak ambil gambar tadi. Capture. Okay, dah dapat gambar TV kan? Fairul, dah dapat ke belum gambar TV-nya? Fairul, ada gambar TV? Ada. Ada, okay. Tuliskan jawapan dia di bawah. Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Okay. Sikit. Capture B. Okay, dah nampak jawapan dia. Okay, nak mula dengan apa? Macam tadi juga radio tadi. Kalau dia nak hidupkan, kita kena guna apa? Tenaga elektrik. Ya, tenaga elektrik. Jangan terbalik. Tenaga elektrik.
Arfa Nabihah tu berhati-hati ya nak buat pembetulan. Buat pembetulan berhati-hati, dia bermula dengan tenaga elektrik. Jangan kalau kita nak hidupkan dia guna tenaga bunyi. Okey. Mas Dalila dah hilang gambar pula dah. Mana Mas Dalila? Di mana dia Mas Dalila? Okey, lagi. Okey. 1 minit lagi, cepat kita nak buat yang alat yang seterusnya. Cikgu dah siap. Okey, dah siap, kita tunggu jap. Fairul, mana tak tulis jawapan lagi? Cikgu dah siap tapi whiteboard saya tak cukup ruang. Siapa? Kamu. Tak apa, kamu boleh tulis dia di bawah. Tapi tu dah nampak lah tu. Okey dia tu, saya nampak tu tenaga bunyi tu. Okey, Niazma. Okey, dah ke? Okey, apa kata kita boleh semak dia. Okey, apa kata cikgu nak semak Harik ni. Okey, ni Harik punya. Okey, kita pun copy to teacher whiteboard. Okey. Apa yang boleh disemak? Okey, kita pun tengok bersama-sama. Apakah jawapan ini betul? Okey, Harik kata tenaga elektrik, betul dah. Okey. Okey, pen ke belum ni? Kecil kan kadang-kadang tu. Tak apalah macam ni ya. Okey, tenaga elektrik betul. Anak panah pun betul. Okey, cikgu buat dia cantik sikit lah. Tak apa, cikgu faham sebab kita kan menulis di laptop lah. Lepas tu dia menulis di telefon lah. Jadi macam-macam bentuk dia. Lepas tu dia berubah menjadi tenaga cahaya, betul? Betul. Okey. Kemudian dia juga berubah menjadi tenaga bunyi. Ini saja yang silap sikit. Kenapa? Sepatutnya dia guna tambah. Kenapa tambah? Sebab bila kita buka televisyen ni, kita buka TV kita, cahaya dan bunyi tu keluar serentak. Pada masa kita dengar bunyi, pada masa itu juga kita tengok kartun. Kalau misalnya tenaga tu lambat, kalau misalnya kamu buat anak panah ni, maksudnya
gambar je yang keluar dulu. Nanti bunyi dia keluar lambat. Ada tu kita tengok cerita macam tu. Tak ada kan, contohnya kartun tu dah bercakap dah, tapi tak keluar lagi bunyi dia. Nanti tiba-tiba 5 saat kemudian baru kita dengar bunyi. Tak ada macam tu. Jadi ini betul, yang ini saja kita baiki dia tambah. Okay, so ini dah betul kecuali yang tambah itu sahaja. Okay, so yang lain pun dah betul, betul. Okay. Ni pun betul. Macam-macam tulisan. Tak apa, kamu jangan risau. Nama lagi tertulis di guna whiteboard macam ini. Orang kata tenaga elektronik punya. Jadi macam mana kita nak expect dia tulisan cantik. Tapi yang penting cikgu nampak situ betul. Okay. So kalau yang Fairul ni dia kata tenaga elektrik jadi tenaga bunyi je. Mana tenaga cahaya? Tenaga cahaya tak ada, jadi kamu kena tambah dekat sana. Sepatutnya ada plus tenaga cahaya. Cikgu tolong tambah. Kalau kamu tak muat dekat tepi, kamu boleh tambah dekat bawah ni. Tambah tenaga cahaya, sorry. Okay, ni dah betul, tapi ni je yang kamu tak lengkap. Tiba-tiba buka TV ada bunyi je. Mana ada orang nak tengok. So kita bagilah semua jawab faham betul. Aisyah betul, Alisha betul, Arfa betul, Fairul pun betul. Lagi Nazma pun betul. Mas Dalila, mana Mas Dalila? Terkeluar ke? Lepas tu Syabir, mana Syabir? Syabir tak masuk Harid betul. Hamzah betul. Okay, so kita buat yang satu lagi, gambar seterusnya. Okay, sekarang kamu boleh clear whiteboard kamu guna pemadam yang keempat. Ni pemadam yang keempat tu yang dia tulis clear both foreground and background. Tu yang pemadam yang keempat. Kalau pemadam yang kalau nak buat pembetulan, kamu cuma pilih yang dikata clear foreground. Clear foreground but keep background. Itu pemadam yang kedua. Sekarang kamu nak buat yang baru, jadi kamu padam yang keempat. Clear both foreground and background. Cuba. Cuba saya nak tengok. Clear tak? Clear both foreground and background. Maksudnya semua sekali, tak kira dia cikgu punya gambar ke, kamu punya tulisan ke, semua dia boleh padam. Jadi kita bagi gambar yang baru untuk latihan yang seterusnya. Apa kata kita bagi blender, food blender. Okey, nampaknya dia agak gemuk. Sekejap Okay, macam tu kot. Okay, cikgu nak kecilkan dia sikit supaya kita boleh ada ruang menulis food blender ni. Okay. Cikgu, kamu pula sendiri tulis apakah nama dia. Nama dia ialah pengisar makanan. Okay, cikgu bagi sekarang. Nama dia pengisar makanan. Okay, buat sekarang pengisar makanan. Ni ialah contoh-contoh alat elektrik. Jadi dia nak start dengan apa? Tenaga apa dulu? Mana Mas Dalila masih ada? Mas Dalila masih ada? Masih ada tu, dia dah tulis jawapan. Okey. Tenaga elektrik. Cepat. Start dengan tenaga elektrik. Okey, bagus. Jadi dia berubah menjadi tenaga apa? Sedikit tricky lah. Bila kita hidupkan dia, apa yang berlaku pada dia? Dalam tu dia apa yang berlaku? Cuba. Okay. Okay, good. Tadi lupa ambil gambar lagi. Aduh. Ambil gambar ni pula.
Okay. Okay, skip. Okay, apa sudah jadi? Alisha dah nama, okay, dah tulis nama alatan. Okay, bagus. Harid, okay, tenaga elektrik kepada tenaga bunyi dia kata. Okay. Jadi macam mana dia nak mengisar makanan tu? Apple tu ada dekat situ, kamu masuk dia. Jadi macam mana dia nak hancurkan makanan tu? Dia guna tenaga apa? Adakah dia gunakan tenaga bunyi untuk hancurkan? Tenaga bunyi tu betul memang ada. Okay, tapi untuk menghancurkan Kinetik. dia guna apa? Tenaga Kinetik. tenaga kinetik. Bagus, tenaga kinetik. Okay, tapi macam mana dia punya kedudukan dia? Macam dia berubah menjadi apa? Okay, go. Bagi masa 2 minit. Okay, tenaga elektrik. Okay, lagi. Okay, Mas Dalila, tu cikgu dah nampak dah menulisnya. Fairul, macam mana Fairul? Sekejap. Okay. Okay. Harid, macam mana Harid? Okay, dah betul. Okay. Nak masukkan stiker pun boleh kalau kamu rajin ataupun kamu suka. Nak masukkan stiker. Masukkan buah-buahan. Nak buat air mangga contohnya. Masukkan stiker mangga. Nak masukkan sedap ke? Mana stiker sedap? Ni ke? Bukan stiker sedap. Lagi? Okay, cikgu nampak dah ada banyak yang menulis jawapan yang lengkap. Bagus. Okay, so Arfa Nabiha lah cikgu ambil. Okay. Okay, Arfa Nabiha punya, copy to teacher punya. Okay, betul. Okay, mana ni? Baik, pengisar makanan. Betul lah ni pengisar makanan nama dia. Tenaga elektrik, betul. Okay, cikgu nak ajar anak panah. Cikgu ajar anak panah macam ni. Okay. Tenaga bunyi macam tu. Betul tenaga bunyi, betul. Dan dia serentak dengan tenaga kinetik. Tulis kat sini. Tak apalah cikgu faham ni. Dia pergi kat sini. Cikgu tolong baiki ni. Plus jadi betul tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Jadi masa kita blend makanan tu, kita guna blender tu, sambil dia bergerak, sambil dia menghasilkan bunyi bising. Jadi itu betul. So tahniah. Okay, cikgu
berjaya menghasilkan cikgu pula. Murid-murid berjaya menghasilkan beberapa ini. Cikgu snap jap. Okay, ni hasil kerja murid pun sama. Okay, senang. Okay, semua betul. Betul lah tu, kamu gunakan plus, maksudnya dia serentak. Cikgu rasa kamu dah faham dah dia maksudnya serentak ataupun tidak. Lain kali kita akan cuba yang bukan alat elektrik pula. Kita nak tengok apakah murid-murid faham apa punca tenaga dia. Apa kata cikgu bagi dekat sini. Jawapan betul. Hamzah pun jawapan betul. Arfa jawapan betul. Fairul jawapan betul. Syamizan Harid jawapan betul. Khalifah jawapan betul. Mas Jalila jawapan betul. Nyazma jawapan. Okay, so kita belajar itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, untuk besok cikgu ada bagi latihan dekat ini ya, dekat kamu punya Google Classroom untuk kelas offline ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye bye. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.